malam saya ucapkan kepada anda semua. Baik, tanpa membuang masa, malam ni adalah siri webinar Akademi Komoditi Melayu yang mana kita nak bercerita tentang futures market basic class 101. Mana kata yang ramai student saya ni dah memang trading, dah tahu macam mana nak trade, dah tahu apa itu futures market. Itu tak ada masalah sebab yang datang terima kasih kerana support Tok, sebab meramaikan jemaah, sebab Tok bagi hadiah-hadiah yang terbaik. Kalau student-student Tok dia tahu setiap kali kita buat recharge class ke apa ke, kita buatlah program apalah di kalangan kita ni, mesti saya bagi hadiah. Sebab saya suka memberi. Mana kata tak kisahlah nak bagi, itu hari lepas raya saya bagi kursi gaming. InsyaAllah ada lagi portion untuk kursi gaming ni, untuk next ni insyaAllah. Okay, dah last. Lepas tu kita takkan minta masuk dah. Last lambat tinggal. Okay, so untuk features masterclass, features market basic class ni, dia basic class sahaja. Dia basic class sahaja, yang mana baru, yang mana masih mencari-cari orang kata satu cabaran dalam hidup. Kenapa saya kata cabaran dalam hidup? Sebab trading ni kalau you dengar orang kata senang, you cakap dia sembang. Cakap dia sembang. Sebab saya tak suka nak kata benda tu terlampau senang, terlampau susah, tak ada juga. Tapi dia ada cabaran dia. Yang mana cabaran dia adalah mengurus risiko dan mengurus kewangan kita, mengurus modal kita. Dalam bidang ni, saya bagi tahu disclaimer awal, kalau ada orang rakam ke apa ke, saya tak nak you hype kita panggil dengan benda-benda yang imam dapat untung banyak ni, pilot dapat untung banyak ni, pegawai kerajaan untung banyak ni. Yes, itu potensi. Saya bagi tahu disclaimer awal, ini adalah bidang high risk dan high return. Kalau dia punya risiko dia tinggi, return dia sangat tinggi. Dan kalau kaya betul, kalau kaya betul. Itu dia. Saya cakap awal-awal. Sebab apa? Sebab benda ni bukan bisnes yang orang kata you nak masuk, you nak belajar main celup-celup je, tak. Kena fokus, kena kena ada passion. Untung rugi tu insyaAllah akan ada. Untung rugi insyaAllah akan ada. Okay, kita tak nak buang masa. Sorry yang baru nak masuk ni memang saya tak bagi masuk dah lah. Dah tutup. Okay, ini slide saya. Okay. Inilah saya yang mana tak pernah tengok saya, yang mana hanya jumpa saya secara maya, dan yang mana dah pernah jumpa, inilah saya. Boleh panggil saya Akmal Tokmo. Saya bukan Sifu. Orang banyak panggil saya Sifu, saya kata saya bukan Sifu. Kalau Sifu dia boleh terbang, saya tak boleh terbang, tuan-tuan. Kalau cerita Cina tengok Sifu dia boleh terbang kan, kungfu, saya tak boleh. Berguling boleh. Okay. Alright. So, next. Okay. So, kita nak belajar apa itu features 101. Mana kata kita nak belajar pada basic. Apakah itu features? Itu asas pasaran hadapan. Yang mana asas pasaran hadapan ni, dia adalah satu pasaran derivatif. Derivatif ni, kalau kita panggil derivatif adalah, nak panggil macam mana, another option lah. Another pasaran. Pasaran yang lebih, yang berlainan lah kita panggil kan. Yang berlainan daripada stock market. Yang mana dalam features ni, kita tahu, dia tak terkesan, dia tak kisah market crash ke, dia tak kisah market bull ke, market bearish ke, asal kita betul cara, betul kita punya trend, insyaAllah boleh buat profit. Tapi kalau kita tersalah, ni jujur saya cakap contoh, kalau kita tersalah masuk, tersalah buat perkiraan, kita lawan arah dia, dia akan jadi double shot lah. Double shot maksudnya dia akan tikam kita atas bawah. Kalau betul, kita akan win yang banyak lah. Jujur saya cakap, saya tak kata. Sekarang ni ranging CPO sangat-sangat berlainan dengan 3 tahun lepas. Yang memaksa saya untuk
mengecilkan stop loss dengan pakai time frame yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Kalau dulu, jujur saya cakap, kita terpaksa pakai time frame 5 minit. Yang mana baru-baru tak faham time frame, nanti bagi tahu saya time frame 5 minit tu apa, kita buka chart, kita tengok. Sebab dia terlampau volatile. Dalam masa seminit dua nak dapat dalam 100 ke 200, 300 tu sangat mudah. Dan nak loss pun sangat mudah. Okey. Dia boleh jadi solusi dan boleh jadi survivability dalam bidang ni. Mana kata, okey saya bagi tahu mana kata kalau tuan-tuan belajar awal, ambil tahu awal. Saya suka cakap dekat orang ni, ambil tahu awal-awal. Sebab kalau kita tengok pasaran kerja sekarang, banyak orang kena buang. Satu. Nombor dua adalah employment. Mana kata orang nak dapat kerja sangat susah. Graduan nak dapat kerja sangat susah. Kat sini kita boleh katakan kita dah jadi persaingan tu sangat tinggi. Dengan tiap tahun lah kita dengar ekonomi susah lah, barang naik. Sedangkan benda-benda tu adalah 10 tahun lepas pun kita dengar benda yang sama. Semua kata, oh semua mengeluh, susah tahun ni. Instead kita mengeluh, saya adalah orang yang nak tak nak saya terjun juga dalam bidang ni, by hook, by crook, ambil tahu, buat latihan, berlatih dan kita cuba untuk jadi spekulator. Apa tu spekulator? Nanti kita tengok. Baik. So, siapa yang pernah trade saham, forex ke apa, dia tak biasa dengan futures. Kalau saham, dia akan ingat, oh saham tu company, bla 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 bla. Kalau orang yang trade forex ni, dia akan kata, oh forex ni mata wang. Futures ni dia besar, dia macam-macam ada. Bond pun dia, komoditi pun dia, index pun dia macam-macam. Nanti kita tengok contoh-contoh yang ada. Okay. Alright. Ini chapter-chapter yang saya akan touch. Saya nak bagi tahu apa itu pasaran hadapan. Ini chapter-chapter dia lah. Okay. Alright. Kita pergi terus kepada pasaran niaga hadapan. Atau dalam bahasa Inggeris dia adalah futures market. When we talk about futures market, okay, kalau tengok bahasa Melayu saya buat ni, kalau tak faham boleh minta saya translate bahasa Inggeris ialah satu perjanjian jual beli. Mana kata kalau perjanjian jual beli, aku beli, kau jual. Mana kata aku bagi duit, kau hantar barang. Perjalanan jual beli, komoditi asas. Maksudnya barang-barang komoditi. Okay, komoditi ni apa tuan-tuan? Okay, kena ingat kalau orang tanya, Ikmel, komoditi itu apa? Jangan silap. Jangan silap jawab. Jawapan yang terbaik adalah komoditi itu adalah apa-apa yang keluar dalam muka bumi. Apa-apa yang keluar di bumi. Contoh, pokok sawit, asal pada tanah, itu komoditi. Apa lagi komoditi? Minyak, komoditi. Air pun komoditi air. Sebab air tu datang pada muka bumi. So apa lagi? Kalau nak shock lagi dalam komoditi ni, dalam futures ni, lean hog. Lean hog. Babi pun ada. Jangan main-main Okay. Mana kata dia adalah satu perjanjian jual beli komoditi asas di masa hadapan pada harga yang ditetapkan hari ini. Okay, contoh. Saya dan tim saya, akademi dan klien-klien saya berdagang pada hari ini, pada Jumaat 18 Jun ni adalah untuk menentukan harga 3 bulan hadapan. Maksudnya adalah harga 3 bulan hadapan kita dah tentukan hari ini. Closing price pada hari Jumaat ni, itulah harga akan berlaku 3 bulan hadapan. Bermaksud kita dah boleh tahu kalau kita ni orang yang pompang-pompang, oh minyak mahal lah, bla 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 bla. Tapi minyak dah turun. So lagi 3 bulan hadapan minyak masak, minyak botol akan turun harga. Dapat? Mana kata lagi 3 bulan ke hadapan kita tahu minyak akan turun harga. Minyak makan tu, minyak yang kita makan tu. Dapat? So maksudnya kerja saya ni, orang kata kerja kita orang ni adalah kalau harga naik, kita turunkan harga supaya rakyat-rakyat yang tak mampu beli minyak masak ni dapat menikmati minyak masak 5 kilo. Ni yang saya cakap dekat mak saya. Mak saya tak faham, saya bagi tahu lah. Kerja saya,
Kalau minyak sawit naik, saya kata kami akan beramai-ramai cuba turunkan harga minyak sawit. Macam itulah lebih kurang lah kan. Kalau minyak sawit harga murah, orang Felda sedih. Saya cakap kat mak saya. So apa kita buat? Saya dan kawan-kawan saya akan cuba naikkan harga minyak sawit. Itu secara asas untuk kita faham lah. Maknanya kata kita nak menentu harga di masa hadapan. Faham tak tuan-tuan? Faham tak faham? Kalau faham beritahu faham, kalau tak faham, komen tak faham. Ada nak tanya? Faham tak? Pak Okey, Amirah faham. Okey, kalau tengok sini saya kata futures adalah derivatif terbitan yang nilainya bergantung pada aset pendasar. Maksudnya aset pendasar ni apa tuan-tuan? Dia ada barang. Kita panggil underlying asset. Dia bukan just numbering ding dong. Tak. Dia bukan macam tu. Dia ada barang yang boleh dipegang. Boleh didagangkan. Kan? Macam tu. Mana kata ada aset pendasar. Kalau bahasa Inggeris dia ada underlying asset. Underlying asset ni macam-macam lah. CPO, SBO, corn, wheat, soy meal, macam-macam. Nanti kita tengok dalam picture ni terlampau banyak dia punya barang-barang dia, underlying asset dia. Okey, pasaran hadapan ni dia akan mencerminkan harga sebenar komoditi yang menjadi aset pendasar. Pergerakan harga kontrak future adalah bergantung pada pergerakan harga aset pendasar. Maksudnya dia akan bagi tahu kita berdagang kontrak dan dia akan reflect kepada harga komoditi yang sebenar. Mana kata kita ni keluar masuk, jual beli, nanti harga pada aset yang kita berdagang tu akan ikut. Tu cerita dia. Boleh? Faham? Okay. Next slide. Okay. Ciri-ciri kontrak nagih harapan. Dia ada ciri-ciri dia. Kita boleh tengok. Okay. Dia punya spesifikasi dia. Okay. Spesifikasi. Dia ada spesifikasi. Dia ada spek dia. Spek apa? Kontrak Kontrak sebab apa? Kontrak jual beli. Okay. Kontrak jual beli yang seragam. Tak ada orang boleh kata kalau aku nak beli dekat CPO dekat bursa, aku nak beli satu lot setengah je, 1 tan setengah saja. Tak boleh. Bursa tetapkan siapa nak beli CPO dekat bursa mesti ada 1 lot bersamaan dengan 25 tan. Contoh, kalau saya, Tuan Jasman, Wafi, lepas tu Tuan Zamri, Tuan Lano, Tuan Nasrullah. Kalau masing-masing kita letak 1 lot, Tuan ada 25 tan, Tuan ada 25 tan, saya ada 25 tan, awak ada 25 tan. Lagi banyak you letak duit, mana kata you ada lebihan bertan-tan minyak sawit. Nanti dia ada cara kira dia. Okey. Ciri dia yang kedua adalah disenaraikan dan didagangkan di Bursa Malaysia. Kena faham? Disenaraikan maksudnya orang lain boleh berdagang. Siapa-siapa saja dalam dunia layak dan boleh berdagang. Melainkan dia ada syarat-syarat je, tak cukup umur 18 tahun. Tak boleh lah. Mana kata satu dunia boleh niagakan benda ni. Boleh beli. Okey. Nombor 3, pembeli dan penjual ada kewajipan masing-masing. Ini adalah bagi orang yang main physical player. Makna kata, kalau saya di pihak pembeli, kalau saya beli kontrak tu, saya kena hantar. Ini kalau physical player, kita tak masuk dalam physical player ni. Kita lebih kepada speculator. Ini physical player, saya kena hantar barang tu. Kalau saya penjual, mana kata saya kena deliver barang tu. Kalau tuan-tuan sebagai di pihak pembeli, kalau tuan buy, tuan akan receive barang. Okay. So penyelesaian kat sini adalah dia settlement secara tunai atau fizikal. Ini yang saya kata. Kalau kita sebagai spekulator, maksudnya kita tak nak ambil barang, kita akan ambil margin secara tunai. Mana kata berapa untung tolak rugi, tolak brokerage, untung kenaikan, untung penurunan, itu je yang kita akan ambil. Tapi kalau kita ni physical player, kilang, orang ladang sawit, dia akan buat physical settlement.
Maksudnya orang ladang, dia akan jual, dia akan hantar kepada pengilang. Pengilang kalau beli, dia akan receive barang. Itu kita pengilang dan peladang. Kita ni, settlement kita nak duit saja, profit saja. Profit maksudnya beza turun naik tu kita nak dapatkan dia punya profit dan di akhir penyelesaian kita nak withdraw kita punya untung tu. Okey. Nombor 5, harga ditanda mengikut pasaran. Dia akan bagilah harga ikut pasaran. Kalau bulan Mac macam mana, bulan Ogos macam mana, ikut pasaran. Dan nombor 6, dia ada leverage. Okey, leverage ni maksud adalah kalau dalam bahasa financial dan mudah dia adalah pinjaman. Loan yang you all buat tu, loan yang you buat dekat loan kereta ke apa kan, kita tak mampu nak beli kereta cash. Jadi kita minta leverage pada bank, leverage tu loan lah, untuk bagi kita kemudahan kewangan untuk kita mampu beli kereta. Contoh, kita hanya gaji kita, contohlah gaji saya lah. Gaji saya hanya adalah 1,500. Jadinya, bank dia cakap, okey tuan, kalau 1,500 ni, kita hanya lepaskan untuk you beli Viva saja, Azia saja. So, bank akan bagi leverage, bagi pinjaman, mengikut saya punya gaji, okey. Kita akan bagi loan lah 9 tahun untuk Azia. So, loan ni kena bayar bulan-bulan, contoh 300 sebulan. Mana kata kita tak perlu bayar amount besar, pakai modal kecil, tapi dalam masa 9 tahun, habis baru kita dapat baru habis loan tu. Kalau dalam financial ni, dalam pasaran hadapan pula, leverage ni adalah pinjaman yang mana kalau diikutkan, nak trade CPO ni, you kena pakai modal yang besar gila. Besar gila maksudnya adalah, kalau ikut harga sekarang, kita ambil lah 3,000, 3,000 satu tan, mana kata kalau 25 tan, you perlu ada dalam berapa? 3,000, almost dekat 75,000. So, mana ada orang ada 75,000 betul? Kita tak ada 75,000. Sorry lah, kita tak mampu lah nak trade macam ni. Bila orang tak mampu, broker, bursa akan bagi ni leverage. Dia kata tak apa, tak ada 75,000 tak apa. You letak je 6,000, you boleh trade dah. Maksudnya, dia pinjamkan selebihnya, lebih kurang macam tu lah. Dia bagikan, orang kata kalau dalam saham, orang panggil apa, limit lah. Kalau contoh you boleh beli 100, tapi kalau naik limit up, you mampu beli 1,000 lah, lebih kurang macam tu lah. Mana kata you tak perlu letak duit banyak, you dah boleh trade dengan sama nilai 75,000 tu. Faham? Dapat? Okay. Clear? Pasal leverage ni. Maksudnya, you tak ada duit yang banyak, tapi you mampu berdagang duit yang banyak dan profit sama banyak. Macam tu. Dan leverage ni sebenarnya tak bagus, tuan-tuan. Kenapa saya kata tak bagus? Sebab leverage ni menyebabkan satulah kita akan terdedah kepada risiko yang tinggi. Kenapa saya kata? Modal kecil, tapi kita pakai, kita nak profit besar dan kita pakai leverage yang besar menyebabkan kita tak mampu nak kawal risiko. Mana kata dengan satu entry saja kita dah buat rugi. Kita dah tak boleh nak trade. Nanti kita akan tengok satu persatu lagi. Okay, ada soalan tak? Ramai nak masuk ni. Tapi nak bagi masuk ke? Tak payah. Lambat tinggal. Okay, ada soalan tak? Okay, Jasman nak trade jagung pun sama, Jasman, boleh. Tapi cuma kira antik dia tu, jagung saya tak sure. Saya tak sure. TA dia sama saja. Takat ni AKM 1, AKM dia boleh pakai. Dia tak ada ni. Dia tak ada, apa orang panggil? Dia tak ada kelainan. Okay. Faham Okay, next.
Okey, ni dia. Dia ada pemain utama dalam pasaran niaga hadapan ni. Dia ada hedger, dia ada speculator. Mari kita tengok kita ni duduk dekat mana. Okey, kalau hedger, dia akan gunakan kita kontrak futures ni untuk lindung nilai dari ketidakketentuan harga komoditi. Maksudnya macam mana? Contoh dia petani, pengeksport, pengeluar dan pengimport macam ni contoh dia. Contohlah saya ni pengilang. Saya risau ni. Lagi 6 bulan ke hadapan, harga sawit naik. Jadi, kalau saya tak beli awal, katalah saya contoh saya beli lagi 6 bulan, harga mahal. So, profit margin tu kurang. Jadi, apa saya buat? Saya masuk dalam futures market, saya lock harga. Contoh, saya buy harga 3,100. Saya beli, lock harga. Nanti dah sampai waktu expired contract, nanti dah sampai 3 bulan yang tarikh yang ditetapkan tu, bursa akan buat clearance. Maksudnya kalau kita beli, bursa akan suruh siapa yang jual hantar kepada kita. Nanti akan sampailah 25 tan sawit, satu tanker, kalau satu lot lah depan rumah kita. Itu kalau kita sebagai hedger lah. Hedger maksudnya dia takut lagi 6 bulan harga naik, dia beli awal-awal. Contoh dia, tuan-tuan buka Lazada, tak pun Shopee, you nak beli kasut Skechers. Ini kasut Skechers ni kalau tak beli malam ni, lagi 6 bulan naik harga ni. So nak tak nak, malam ni beli terus. Barang lagi 6 bulan sampai. Lebih kurang macam tu. Ibaratnya kita beli dulu, barang akan sampai lagi 6 bulan. Faham? Dapat? Simple kan? Okay. Contoh-contoh dia adalah, kalau ni kita ni pengeksport, kita ni pengeluar, pengimport, dia akan beli awal-awal. That's why, kalau you tengok sekarang ni, hari tu, kenapa orang duk beli minyak sawit kita? Sebab orang panik. Panik lah maksudnya, pengeluar minyak sawit ni, bukan pengeluar, pengeksport minyak sawit ni, dia panik, dia takut, kalau aku tak beli sekarang, lagi ke bulan-bulan ke hadapan makin mahal. Nak tak nak, aku beli. Macam tu. Kalau nak tunggu harga turun, selagi barang tak ada, baik aku beli. So dia orang ni beli. That's why kita naik harga sampai 4,500. Okey, ni dekat sini yang kita duduk. Ni, kita spekulator. Spekulator ni, dia tak ambil barang. Dia punya settlement dia adalah cash. Contoh cash tu adalah dia punya profit lah. Dia tahu kalau harga turun, dia akan jual kontrak dia. Maksudnya, kita ada kontrak, saya ada satu lot. Kalau harga turun, saya akan jual kontrak. Maknanya kontrak tu adalah kontrak, dijual, lepas tu kita beli balik. Kalau dalam keadaan buy, saya beli kontrak, lepas tu harga naik, saya jual kontrak itu. Dapat? So, perubahan daripada jual beli tu, margin dia tu, perubahan harga dia tu, naik turun dia tu, itu kita panggil cash settlement. Nanti dia ada dia punya pemberat dia berapa nak darab apa semua. Okey, kita dekat ruang spekulator ni tuan-tuan, ada scalping, ada intraday, ada swing. Okey, saya tak nak tekankan bab scalping ni, saya suka intraday dan swing. Okey, intraday ni, intraday ni adalah contoh macam pagi tadi. Pagi tadi saya kata okey, kalau pagi ni kita tengok, kalau dia ni, kalau ada counter trend, kita counter trend. Kalau tak ada, kita sell. Okey, pagi tadi intraday maksudnya dalam pada hari yang sama, contoh dalam pukul 10.40 jam tu, sell market turun, dah profit dalam 10 ke 12 tick, 13 tick, kita cut position. Mana kata kita jual, mana kata kita beli balik. Kalau short, mana kata kita beli balik, mana kata kita offset kita punya position. Kita offset position, itulah kita panggil profit.
Mana kata kita buat perniagaan ni pada hari yang sama. Itu kita bagi intraday. Okay. Saya duk jangka turun lagi ni. Dia tak nak turun. Dia main sideways. Jadi petang tadi buka je market, semua orang dah kalut. Dia terpancut ni atas macam tu. Saya kata relax. Kita sell. Sell turun. Ni saya cakap jujur student-student saya semua ada dalam ni. Saya kata sell, dia turun. Betul dia turun. Saya cakap kita akan buy balik, ni planning saya ada tunjuk planning saya. Okay, kalau dia turun, dia pecah. Dia mesti pecah support tu. Kalau naik, dia mesti tak lepas support tu, dia naik. Ni boleh saya jujur, saya tak tipu langsung. Ini kejujuran saya kata, kalau kita planning, ikut, tak ikut lah. Saya kata, kalau tak lepas ni, kita buy. Tengok apa jadi dia naik. Jump naik macam nak. Itu dia. Dan benda ni kita buat secara intraday. Buy sell ni kita panggil pada hari yang sama. Itu dia. Kalau swing ni, contoh ni swing. Contohlah, macam ada student saya, dia kata, boleh ke nak swing buy? Saya kata belum lagi. Contoh macam hari ni, saya kata, kita tak ada plan lagi nak swing buy. Belum ada lagi. Swing ni maksudnya, hari ni kita masuk dalam market, kita akan tutup lebih pada satu hari lah. Mana kata, mungkin kita tutup keesokan harinya atau kita akan hold berhari-hari. Itu kita panggil swing. Swing maksudnya, daripada satu hari, kita trade hari yang sama, mana kata itu intraday. Kalau swing, hari pertama, hari kedua. Dia lebih pada 2 hari. Kita pegang. Lebih kepada 2 hari. Dapat? Faham? Clear? Kalau saya tadi memang tak ada untuk swing sell, buy lah. Saya still bearish lagi. Okay. Jom kita tengok. Dia lag. Okay, next adalah ni dia. Sekejap banyak sangat orang nak masuk ni, dia jadi lag pula. Okay. Okey, kita pergi kepada produk yang saya nak cerita, kepada produk yang kita trade. Saya trade. Saya akan cerita apa yang saya trade. Yang saya tak trade, saya tak cerita. Nanti kita tengoklah ada contoh-contoh dia yang lain kan. Okey. Ini dia, produk yang kita trade, kita panggil ini adalah FCPO. FCPO stand for Futures Crude Palm Oil. Okay, ini dia punya. FCPO adalah kontrak niaga hadapan minyak sawit. Okay, key dia kat sini, niaga hadapan. Niaga hadapan adalah futures. Aset dia apa? Underlying asset dia apa? Underlying asset dia adalah minyak sawit mentah. Ya. Ini yang kita panggil aset tersandar dia. Minyak sawit mentah. Yang mana kita berdagang dalam ringgit Malaysia tuan-tuan. Ringgit Malaysia. Okey. Jangan tersilap tuan-tuan. Yang kita berdagang adalah ni ya. Ni. Warna oranye ni. Ni dia. Cuba nak tunjuk ni. Sekejap. Nak zoom sekejap. Ni. Ni. Ni dia. Warna oranye ni yang kita berdagang. Crude palm oil. Nak tuan-tuan kenal. Yang mana orang duk sebut-sebut olin tu. Olin tu sebenarnya dia bukan siapa-siapa pun. Dia adalah daripada crude palm oil dia,
ditapis jadi macam ni. Ni olin. Olin ni apa tuan-tuan? Olin ni adalah minyak makan kita. Minyak masak yang kita duk riuh-riuh naik harga tu. Tu olin. Ni olin. Ini crude, ini olin. Betul. So, apa yang kita tengok malam-malam, contoh orang kan tengoklah, kalau yang ni olin ni naik, esok mungkin get up lah, dia macam ni. China, contoh, China dia akan beli kita punya minyak sawit ni, palm oil ni, crude palm oil ni. Dia bawa balik China, jadinya dia proses. Maksudnya dia proses jadikan palm oil. Dan palm oil ni dia jual dekat bursa dia pula. Kau kena faham. That's why dia saling ngikut-mengikut. Jangan salah faham orang cakap olin tu benda yang lain. Tak. Olin tu sebenarnya lah minyak masak, minyak makan. Asal daripada mana? Asal daripada ni. Tu dia. Itu asal dia. Okay, dapat? Technically benda dia adalah benda yang sama. Dalian memang boleh kita ambil kira lah dia punya ni. Okay. So tuan-tuan, saya nak bagi tahu FCPO ni dah duduk dan disenaraikan dalam pasaran futures selama 41 tahun. Dia start pada tahun 1980. Saya baru 8 tahun dalam bidang ni. Mana kata kalau tuan-tuan dan yang ada klien saya dah 15 tahun, ada yang lebih pada 20 tahun saya dah kenal. Mana kata dia dah terlalu matang dah market dia. Dan dia sangat laju sekarang. Azhar, dalian dalam trading view tak ada. Sebab dalian ni hanya ada, macam ni Azhar. Saya nak bagi tahu, dalian tu adalah dia punya nama exchanger. Mana kata kalau kita exchanger kita Bursa Malaysia. Dalian tu apa? Dalian tu dia punya bursa dia. Kita kena kata olin. Olin. Dalian olin. Mana kata dalian punya minyak sawit. Lebih kurang lah minyak makan. Gitu. Alright, dapat? Faham? Ni lah. Dalian tu dia punya exchanger. Dia bermula tahun 1980, dah 41 tahun. Kita ada kenal satu Cina ni. Dia dah trade CPO selama 30 tahun. 15 tahun pertama, ups and down, ups and down. Ups and down, ups and down. Dia cakap benda yang sama. It takes process, it takes a journey. Mana kata dalam bidang ni, kalau kita nak sukses, kalau kita nak berjaya, dia akan ambil masa. Bukan macam mi Maggi. Jujur saya cakap saya tak nak cerita yang benda-benda yang hype kepada student. Oh, saya berjaya, bla bla bla. Memang ada yang berjaya. Tuan Ikmil pun berjaya buat 7,000, 10,000. Logik, boleh buat. Tapi saya kata apa? Dia ambil masa. Dia ambil proses. Bila kata proses, bila ambil masa, maksudnya dia perlukan latihan dan dia perlukan trading hours. Mana kata experience dalam market. Dia bukan istilah you buat, you belajar hari ni terus esok you lompat esok market. Tak. You akan kena sepak. Ini dia. Kita cerita tentang kelebihan FCPO ni apa. Kenapa saya trade FCPO? Satu, dia pasaran dua hala tuan-tuan. Dia tak sama macam saham. Kenapa saya kata dia tak sama macam saham? Saham hanya boleh buat satu position saja. Kalau harga nampak nak naik, kita akan buy saja. Atau kita panggil long lah. Kalau dalam CPO dia ada long and short. Maksudnya kalau long, kita akan buy low. Kita akan beli di bawah, kita akan sell high. Mana kata dia naik tinggi, kita akan jual. Kalau short, kita akan sell di tempat tinggi, sell high, buy low. Macam tu. Mana kata kalau long, kita buat position beli dulu. Lepas tu baru kita jual. Kalau short, kita jual dulu, lepas tu kita beli balik. Mana kata pasaran dua hala ni,
Dia adalah pasaran yang sama macam forex. Perasan tak? Sekarang ni orang bising-bising, banyak mufti lah, itulah dekat TikTok lah apa kata forex haram. Kalau kata forex dah haram, kenapa tak nak cari benda yang sama macam forex? Forex pun ada leverage, forex pun ada dua hala. Kenapa tak nak cari benda yang halal? Kita pulang. Bagi faham sikit short dan buy di bawah. Short kita jual di atas tuan. Dia istilah dia buy low, sell high. Kalau short kita buat sell high dulu. Daripada atas kita jual. Kalau long kita buy low, sell high. Kalau short sell dulu. Sell lepas tu kita buy. Nanti saya tunjuk dalam chart. Pasaran dua hala. Kenapa orang trade forex? Sebab dia dua hala. Dan dia ada speculative market. Ini adalah solusi kepada geng-geng yang trade forex yang mencari benda yang halal. Boleh trade futures. Dapat? Boleh cakap kawan-kawan forex. Tapi dia punya modal tak samalah macam forex. Forex, you boleh buka 0.0 lot, 0.01 lot. Kita tak boleh. Kalau di futures market, standard contract, satu lot kita buka. Untung bebas dari cukai. Kalau you declare, takkan dikenakan cukai. Tak ada masalah ni. Mana kata kita dah bayar levy. Mana kata kalau kita dah bayar brokerage tu, dia dah sekali dalam tu SST. Dan kita ada keumpilan. Ni leverage tadilah. Mana kata tak perlu letak modal sampai RM100,000. Letak modal hanya minimum RM6,000. Dan ada broker boleh bagi hanya letak RM1,500 sahaja modal. Dah boleh trade. Tapi itu memang leverage, pakai leverage tinggi lah. Kalau yang baru-baru tidak digalakkan untuk memakai leverage ni. Dan kita hanya fokus pada satu produk saja. Dia tak macam saham, dia tak macam kripto. Saya pun trade kripto, saya pening. Kenapa? Terlampau banyak sangat produk. Kalau kripto ada Shiba Inu lah, ada tu lah, ada ni, ada ADA lah, ada Telos lah. Dia macam saham, terlampau banyak counter. Dan you all pun tak tahu nak fokus counter mana. Tiba-tiba dah terbang, tiba-tiba dah 100% dah dapat. Cuma CPO ni, kita hanya fokus produk satu saja, iaitu palm oil. Dan seterusnya dia punya kelebihan adalah dia punya kecairan yang tinggi. Saya nak ulas kecairan yang tinggi ni. Kecairan yang tinggi maksudnya turun naik dia tu, kalau hari ni dia boleh naik sampai 100 lebih tick. Esok dia boleh turun benda yang sama. Dia naik lebih pada 100 point, turun lebih pada 100 point. Kalau dalam saham, benda ni tak selalu berlaku. Melainkan counter tu kena pump. Lepas tu kena dump balik. Tapi dalam CPO, dia tak ada istilah pump and dump. Kalau dia naik, dia boleh turun, kita boleh short balik. Dia tak ada istilah pump and dump dalam CPO. Kecairan yang tinggi maksudnya hari-hari dia bergerak laju. Hari-hari bergerak. Dia ada timing dia tak bergerak laju. Dia ada timing dia tak bergerak laju. Tapi lately dia sangat-sangat bergerak laju. Dapat? Itu kelebihan dia. Dan benda ni tak ada pada mana-mana market dalam stok. Mana ada stok you boleh speculate? Tak ada. Stok lebih kepada you beli, simpan. Kalau hari tu you buatlah BTST apa, buy today sell tomorrow. Apa benda dah, beli hari ni, esok jual. Tu BTST yang saya tengok lah. Tapi kalau CPO ni, tak perlu BTST ke apa, tak payah. Bila kecairan tinggi ni, ni jujur, dia akan menyebabkan kalau kita untung kita tu berganda-ganda. Kalau nak dapat 100% dalam CPO ni, satu hari, kalau kita pakai leverage yang tinggi, satu hari, 2 hari pun dah boleh cover. 100%, 200% pun dah dapat. Dan, kalau loss sama juga. Dia akan lebih.
Sebab apa lebih? Kita kena bayar brokerage. Ni saya tak ada cerita hype saya cerita benda yang jujur. Kalau hari ni kita rugi, contohlah hari ni kita rugi 2,000, Isnin kebarangkalian kita nak recover balik 2,000, cepat saja. Memang cepat. Tapi dengan syarat kita masuk dengan betul dan kita hold. Tapi kalau kita salah hari Isnin ni masuk, kita loss lagi, berganda loss kita. Cepat recover, cepat kayap. Ni saya cakap jujur. Ramai yang kalau dia ada style dalam saham, saya cakap kena buang mentaliti saham. Mentaliti saham tu kena buang jauh-jauh. Oh, ibarat macam ni, okey tak apalah, buy, lepas tu aku tinggal lah, biarlah. Jangan. Kita tak ada istilah dollar cost averaging ke apa, tak ada. Kita tak buat macam tu. Sebab CPO, kalau kena cut, kita cut saja. Cut. Kalau kena stop loss. Kecairan tinggi ni menyebabkan slippage. Slippage ni maksudnya apa? Katalah kita masuk buy. Contoh saya lukis kat sini. Contohlah kita masuk buy. Contoh, kita masuk buy kat sini. Buy kan? Kita masuk buy. Kita masuk buy. Katalah kita punya plan dia nak naik macam ni. Sampai situ. Tapi sebelum dia nak naik sampai sini, kalau kita letak stop loss kita kat sini, dia akan zoom turun dulu, baru dia naik. Dia boleh macam tu. Kita panggil slippage. Slippage tu, dia sepak kita dulu sebelum dia naik. Dan dia boleh juga, kalau kita cuba buy kat sini, kita buy kan, dia boleh turun dulu sampai sini, baru dia naik balik. Dia boleh jadi macam tu. This is futures market. Jujur saya cakap Kalau dia pergi macam hari ni kan, saya detect, saya punya plan macam ni. Saya kata buy macam ni, kat sini. Dia pergi terus punya panjang, dia pergi macam tu. Alright. Ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita pergi next slide. Tak ada? Ni dia. Kalau orang tanya kita, tuan-tuan, dalam dunia ni, mana pengimport paling besar dalam dunia ni? Ni saya akan ulas dengan secara tuntas, konklusif. Kalau orang tanya, siapa yang banyak makan minyak sawit, tu dia. 4.41 juta tan. Negara mana? India. Sebab apa India, tuan-tuan? Sebab dia nak buat kari, dia nak masak papadom, dia nak masak nasi biryani, kan? Sebab negara dia besar, rakyat dia ramai. So total food, vegetable oil consumption datangnya daripada India lah, paling besar. Pada tahun 2018, setelah Tun M, ni kita masuk politik sikit. Saya bukan nak political punya side ke tak, tapi kita ambil benda yang berlaku, reality. Tun M ada buat langsi lah dengan India. Acah-acah konon-konon nak boykot lah India ni. Apa jadi pada 2018? Harga jatuh, tuan-tuan. Merudum. Jatuh. Sebab apa? Major exporter kita adalah India. Don't mess with India. Jangan. Dia orang paling banyak beli minyak sawit. Second adalah China. China second lah. China ni, dia banyak macam-macam minyak makan dia. Dan antara benda minyak makan yang mempengaruhi minyak sawit kita juga adalah soya bean. China ni memang dia beli banyak minyak sawit dan dia beli banyak juga soya bean oil. Dia beli soya bean. Mana kata soya bean dengan FCPO ni boleh dikatakan sebagai adik-beradik lah, minyak makan lah. Kalau soya bean ni, kenapa dia beli banyak? Dia nak bagi makan kepada dia punya industri makanan, iaitu makanan babi.
Bila dia beli, kalau kita tengok apa jadi pada soya bean lately, terpacak, naik sokmo. Sebab apa? Sebab China dia beli soya bean dan dia akan perah soya bean tu, hampas pada soya tu, dia bagi babi makan. Itu yang disebabkan harga minyak soya naik dan orang lain dah tak ada option sebab minyak soya dah mahal, orang akan beli kita punya minyak sawit lah yang lebih murah. Nak tak nak, harga minyak sawit pun ikut sama naik. Top exporting. Ni. Of course lah Indonesia. Importing paling tinggi. Berapa banyak tanah dia dekat Papua New Guinea tu kat sana tu kan. Dekat Nusa Tenggara dia kan. Berapa ram. Dan most adalah datangnya daripada orang Malaysia. Toke-toke banyak Malaysia. Saya bagi giveaway yang pertama malam ni. Mana kata siapa dapat jawab yang pertama betul, saya bagi hadiah giveaway. Siapakah raja komoditi dunia? Raja sawit lah. Kita ambil raja sawit dunia. Dan apa nama company dia? Ini hadiah giveaway pertama saya. Okey. Malaysia FGV. Salah tuan. Siapa? Saya bagi. Salah. Bugaran Saragih. Salah. Bateri. Salah. Intertech tu bukan ni tuan. Intertech tu ni. Intertech tu lab testing. Sapura. Salah. MPOB. Salah. Salah. Sarawak Agro. Salah. Sukanto Tanoto. Salah. Okey. Muhammad Riyaduddin. Wilma. Betul. Okey. Siapa dia Riyaduddin? Daud. Wilma punya token siapa? Lim Gotong. Ikmil. Tak. Ni Daud. Bukan. Gotong bukan. Dah ada jawapan dia. Wilma tadi. Siapa dia Wilma punya ni? Syarul. Okey, dah. Okey, Wilma saya bagi jawapan lah sebab dia jawab first betul Wilma tadi. Saya bagi jawapan. Raja sawit dunia adalah Robert Kwok. Orang mana Robert Kwok tuan-tuan? Orang Malaysia. Yang duduk dekat China sekarang, duduk kat Hong Kong. Dia punya company dia nama dia Wilma. Base dekat Singapura. Tak base pun kat Malaysia. Wilma. Okay. Biggest exporter importer dia. Okay, Wilma. So nanti Daud mesej saya nama, alamat, nombor telefon, mesej saya lah nanti. Saya bagi hadiah, saya hantar. Okay, Wilma. Robot Corp. Yeah, Riyaduddin dah jawab dah Robot Corp, betul. Okay. Okay, tu dia. Okay. So, kita tengok produk-produk features yang ada dalam dunia ni. Ini dia. Kita boleh buka features option ni with SCME group. Okay, kalau kita tengok komoditi ni, dia banyak dia punya ni. Dia punya apa? Dia punya barang dia. Boleh tengok kat market. Ni dia. Dia ada agriculture, dia ada energy, dia ada equity index, dia ada forex, dia ada interest rate, dia ada metal, dia ada option, bersepah. So kita nak fokus yang mana? Kita akan fokus kepada agriculture dengan energy. Kalau agriculture tu apa? Yang popular yang ni lah nampak. Corn, soya bean, WTI, ni Henry Hub Natural Gas, Tony Bond, gold pun komoditi
Kalau kita tengok agriculture sahaja nampak. Kita tengok produk dia. Kalau livestock, tengok ni produk dia. Livestock ada last cattle, ada feeder cattle. Lembu hidup dia jual. Ni Linghawk ni yang saya kata babi tu. Susu pun adalah didagangkan juga. Ni baja pun ada. Ni lumber. Lumber ni adalah apa nama dia kita panggil? Balak. Macam-macam boleh tengok dalam ni. Okay, ni corn, ni wheat. Dia ada macam-macam lagi. Dia berbagai-bagai. You boleh buka, you boleh tengok. Dan yang popular kalau kita trade, dulu saya pun trade adalah crude oil, soya bean, oil dengan CPO saja. 3 benda ni je. Yang lain saya tak trade. Dia ada juga, okay, kalau you nak tengok produk yang mahal dia punya margin ni yang you kena pakai kalau you nak trade. Yang saya tengok yang paling mahal sekarang ni adalah yang ni, nama dia The Metals. Nama dia adalah saya ni lah cari je lah. Nama dia adalah Palladium. Ni dia. Ni. Palladium ni tuan-tuan, laju, gila-gila laju. Tengok. Dia punya margin dia saja berapa kalau nak trade palladium ni. Nak trade palladium, nampak ni margin dia. Modal yang nak pakai. Ya. 27,000 USD untuk satu lot. Yang ni kita akan belajar. Untuk CPO kita akan belajar. So modal yang kena ada 27,000. Bermaksud 27,000 darab 4 dolar macam tu lah. Dalam 100,000 satu lot. Tu pun tak cukup. Dia punya gerak dia tuan-tuan. Ni dia. Dia punya movement dia, palladium features. Ni dia. Tu, dia punya gerak dia. Sekejap saya tengok ATR Kalau tengok dia punya gerak ni, tengok kat sini bacaan dia ni 85.4. So bermaksud dia bergerak 854 tick secara harian dia boleh jalan. Kalau kita tengok kat 3 minit dia turun naik dia tu, pergerakan dia adalah 67 tick. 67 tick tuan-tuan. Bukan boleh kira benda ni. Dia bergerak turun naik tu 67 tick tu biasa saja bagi dia. Kalau kita pakai 15 minit, kita tengok 15 minit kalau kat sini dia bergerak 156 tick macam tu saja. Dalam masa 15 minit. Yang kedua adalah crude oil. Crude oil ni biasalah. Dulu saya pun trade, saya ada kisah yang tak berapa best dengan ni. Okey, kalau crude oil ni tengok, belakang dia berapa? 24 kan. Mana kata 24 tick lah dia bergerak. Dia punya movement dia. Sekarang ni crude oil dia tengah sideways. Dia bukan sideways, dia tengah tinggi sangat. So dia movement dia range dia kecil. So kalau kita tengok sebenarnya pergerakan crude oil ni secara harian dia. Dulu pada tahun 5 April itu dia bergerak harian dia sebanyak 275 tick. Tapi sekarang dah turun sebab dia dah terlampau tinggi, dia perlu jatuh dulu. Mana kata dia bergerak 172 tick saja. Nampak tak? So makna dia apa? Makna dia adalah kecairan untuk crude oil ni tinggi. Palladium lagi tinggi. Mana kata lagi cair, lagi laju, lagi banyak modal nak pakai. Kita tengok ni FCPO. Kalau FCPO tengok sini. Laju tak laju? Laju tuan-tuan. 185 tick
Nampak? Secara, kalau dulu ni dia. Ni. Tahun kita ambil tahun 2018. Dulu bergerak 30 tik saja secara harian. Turun naik tu 30 tik. Ya, zaman Tun Mahathir buat gangster dengan India. Time ni susah gila nak profit. Dan nak kena stop loss tu pun macam lambat nak kena stop loss. So sekarang tengok. Sekarang ni dia punya movement dia 181 tik satu hari. Kalau you perasan, kalau sehari tu nak naik 100 tik, turun 100 tik, turun naik 100 poin, turun, biasa saja bagi CPU. Sebab sekarang ni kecairan dia sangat tinggi. Based on ni, lately ni, dulu ni, katalah daripada 2014, dia average 45 tik, 2015 adalah 68 tik. Time-time ni siapa trade dia macam nak dapat 10 tik tu pun macam tu. Tapi siapa yang start trade pada start 2019, nampak ni. Kecairan dia sangat tinggi. Cepat untung, banyak untung, salah langkah, cepat kaya, cepat bankrupt. Okey, dapat? Dapat sesuatu? Ada nak tanya apa-apa? Soalan? Okey. Wah, babi pun boleh trade. Betul. Babi memang kita boleh trade. Nama dia Linhop tadi. ZL dengan ZS tak sama. Tak sama tuan. Tuan kena tengok. Kalau ZL tu apa? Okay. Kalau ZS tu tuan type ZS. ZS tu soya bean features tuan. Makna kata soya bean features ni apa? Tu butir-butir bijirin grain. Kita panggil grain. Butir kacang soya. Itu soya bean. Kalau ZL adalah soya bean oil, adalah produk bagi soya bean. Mana kata tuan beli soya bean, tuan balik, tuan ramas soya bean tu keluar minyak. Minyak tu tuan jual. Air soya tuan minum. Tu dia. ZL. Dia adalah kategori sama. Barang yang sama. Macam Dalian Olin, samalah juga dengan FCPO. Kepala dia melaju gerak, makan SL melaju. Laju tuan. Bergegar jantung kena SL. Okay. Right. Okay, kalau kita tengok ZL soya bean dia punya movement dia pada tahun ni. Tuan tengok dia punya movement. Kenapa gila tak gila? Dia bergerak secara harian 294 tik. Turun naik, dia nak naik pada 300 tik. Dia punya movement dia. Siapa trade soya bean sekarang memang best. Dan modal dia pun tinggi sekarang. Cik Amdi kata kat saya, soya bean, tak silap saya, ZL ni, modal dia perlu 10k tak silap. 10k. Okay. Next. Okay, ni dia. Apakah yang mempengaruhi harga ni? Okay, yang ni penting. You student saya ke, tak pernah jadi student saya ke, you kena tahu benda ni. Benda ni akan pengaruh minyak. Okay. Nombor satu, ekspor. Senang cerita macam ni lah. Ekspor ni, kita hantar barang kita kepada negara lain. Okay. Kalau kita banyak hantar kepada negara lain, tu tanda dia apa? Demand banyak. So, bila demand banyak, ekspor banyak. So, kalau kita baca ekspor, dia tulis plus kan? Dia tulis positif kan? So bermaksud banyak orang beli, jadinya apa? Bila banyak orang beli, harga pun naik lah. Harga pun naik. Sebab komoditi ni adalah satu benda yang limited. Production dia limited. Dia bukan macam mata wang. Mata wang ni kita boleh cetak. Kalau kita tak kawal cetak, dia akan jadi macam Indon lah. 1 juta dapatlah 1 juta, pegang 1 juta, jadi jutawan duduk Indon. Sebab mata wang dia tu terlampau banyak dicetak. Tapi barang limited, nak beli kena pakai duit banyak. Macam tu.
Itu kita panggil inflasi kan. Ekspor ni maksudnya banyak orang beli, mana kata ada demand. Kalau ada demand, barang kurang, harga naik lah. Tu yang mempengaruhi harga. Report ekspor ni akan keluar setiap 5, 10, 20, 30 hari bulan. So, nombor 2 adalah pengeluaran. Output ni maksudnya kita akan tengok dekat selatan berapa pengeluaran dia. Selalunya, pengeluaran ni kalau dia punya positif, mana kata keluar banyak, dia akan efek lah. Harga akan jatuh sebab buah banyak. Kalau pengeluaran kurang, contoh pengeluaran kurang sebab banjir. Satu lagi sebab apa? Sebab COVID itu hari, orang tak boleh masuk kerja. Sebab apa lagi? Hujan, musim tengkujuh. Apa jadi? Orang tak boleh nak kait buah, so pengeluaran jadi kurang. So apa akan jadi? Kalau pengeluaran kurang, harga akan naik. Okay. Harga minyak mentah dunia. Kalau kita tengok sekarang, kenapa harga minyak mentah dunia ni main peranan juga? Sebab dia main peranan dalam logistik. Sebab dalam dunia ni nak hantar barang apa-apa pun, nak Waima kita nak pakai Lala Move ke, nak pakai JNT ke apa, benda apa yang menjadikan komoditi, benda barang yang kita hantar tu bergerak? Kena ada minyak. Maksudnya minyak petrol, minyak diesel, minyak kapal. Kalau benda-benda ni naik harga, mana kata bayaran untuk logistik turut akan mempengaruhi harga minyak sawit kita. Kalau kita tengok minyak mentah dunia sekarang tengah buat apa? Jom kita tengok. CL tadi. Kita ambil CL. Crude oil. Itu. Daripada itu hari naik tak nak turun-turun. Apa jadi? CPO pun macam mana? CPO pun naik lah kan? Sama lah. Tu dia. Dapat? Dia kalau turun tak ada efek minyak ni dia macam ni. Dia macam ni, saya bagi tahu. Minyak ni dia macam ni. Ibaratnya, kita beli kuih dekat rumah kita. Cik, asal dulu kuih RM2 dapat 5. Sekarang RM2 dapat 4 je. Cik cakap apa? Dik, minyak harga naik, dik. Minyak naik. So barang jadi mahal. Tapi perasan tak itu hari minyak jatuh, kenapa harga kuih sama? Dia takkan efek kalau kejatuhan. Faham tak maksud saya? Kalau minyak jatuh, dia takkan efek pun pada harga CPO. Kalau minyak naik, yes, dia akan increase dia punya logistik. Dapat? Okay tak? Clear tak? Okay. Seterusnya adalah harga minyak kacang soya. Saya kata soya, kacang soya ni. Kacang soya ni, dia adalah kita panggil dia punya option. Dia duduk dalam kelas yang sama. Kelas yang sama adalah kita panggil adalah vegetable oil, minyak sayuran. Minyak sayuran ni dipakai merata-rata tuan-tuan. Buat dalam you all punya Nutella, buat you all punya planta, you punya sabun mandi, Waima you punya lip balm, Waima you punya sabun apa? Sabun basuh baju pun ada. Waima you punya wax pun ada. Susu teh tarik yang kita minum tu, itu bukan susu lembu tuan-tuan. Itu semua datang daripada vegetable oil. That's why bila kita pakai benda ni terlampau banyak, kita tak boleh bergantung kepada satu option saja. Maksudnya, contoh, kalau orang-orang di China, dia hanya fokus beli soya bean je. So, soya bean mahal pun hang beli juga. Apa masalahnya? Kita cari sumber yang lebih murah. So, pada ketika itu, sumber yang paling murah adalah minyak sawit. So, orang akan start memborong minyak sawit. So, minyak sawit pun akan teruskan kenaikan. Okay, dapat? Okay, nombor seterusnya adalah cuaca. Bila kata cuaca, senang ingat kalau banjir,
banjir lah, banjir, lepas tu tenggujur, buah tak boleh ambil, so harga akan naik. Selalunya berlakunya pada akhir tahun. Dia punya pattern untuk CPO ni naik selalunya pada akhir-akhir tahun. Tapi untuk tahun ni tak kira tenggujur ke, tak kira apa, dia nak naik, dia naik. Yang kelima adalah disebabkan mata wang. Mata wang, tuan-tuan, mata wang, kenapa dia sangat berkait rapat dengan mata wang? Iaitu berkait rapat dengan ringgit Malaysia. Sebab kita berdagang dengan ringgit Malaysia. Kalau ringgit kita melemah, pertukaran kita lemah, tu orang akan dapat duit banyak. Contoh, $1 RM5 dapat tukar kan. So orang ada duit yang banyak, ada ringgit yang banyak. So apa lagi, dah duit banyak, belilah banyak-banyak minyak sawit. Lebih kurang macam tu lah. So kalau kita beli, apa jadi? Harga akan naik. Apa jadi kalau ringgit kita jadi kuat? Mana kata tukaran dia RM1 jadi RM3 je. Sorry, 1 USD tukaran pada RM3 saja. So, orang ada duit sikit, minyak sawit mahal lah. Aku duit tak cukup. So apa jadi? Kita terpaksa turunkan harga supaya orang mampu beli. Dia main peranan ringgit. Okey, ada soalan tak? Ada soalan from the floor? Efek lah tuan, confirm dia efek. Dia akan buka pantai timur punya ni. Efek. Sebab dia barang yang sama kan. Aziz, saya tak berani nak cakap, tapi saya boleh katakan yes. Tapi dia belum gazette lagi lah. Kita just tahu dalam insight kita je. Dan saya pun tak nak cakap dalam live ni, takut nanti orang pergi report bursa ke apa kan, saya keluarkan maklumat yang tak sepatutnya. Saya boleh kata mungkin. Dan kalau nak tahu lebih, boleh tanya saya lah. Dan saya tahu apa yang dia orang tengah buat. Saya tahu je lah. Soya ZL tuan, ZL. Sorry, kalau soya bean oil, ZS. ZL, kalau soya bean, ZS. ZL, ZS, sama dua-dua yang efek. Open pada temu. Okay, alright. Next. Okay, yang ni. Berapa modal yang you perlukan? Berapa duit yang you nak kena letak untuk trade CPO ni? Berapa yang you nak kena letak ni? Berapa duit yang letak? Okay. Kalau you nak trade CPO, mana kata berapa modal yang diperlukan? Okay, setakat hari ni, 6,000 satu lot. Mana kata you nak buka account, you kena letak 6,000 untuk aktifkan. Satu lot. Maksudnya satu lot bersamaan dengan 25 tan. You letak je 6,000, officially you ada satu lot. You dah cukup modal untuk berdagang 25 tan sawit. Okay. Tapi bursa ni dia bagi leverage. Untuk intraday, you tak perlu ada 6,000 pun. You ada cukup 50% saja. Mana kata half daripada 3,000, you dah boleh start trade. Maksudnya intraday tu apa? You buat dagangan tu adalah pada hari yang sama. Beli hari ni, tutup hari ni. Dan ada broker juga bagi sampai 25%. Ada 1,500 dah boleh trade. Bagi saya, don't over leverage. Benda ni semua leverage. Mana kata you pakai modal sikit tapi you boleh trade. Kalau you dah mahir tak apa. Macam klien-klien saya mungkin dah mahir, dia boleh pakai leverage ni. Siapa yang tak mahir pakai leverage, you akan asyik top up je account you. Okay. Untuk overnight, kena ada 100%. Maksudnya you kena cukup modal. Kalau tak cukup modal, tak boleh overnight. Dan ada broker yang bagi sampai, kalau you tak cukup modal, dia bagi 2 hari masa
bernapas. Kita panggil T1, T2, T3. Betul kalau dalam bahasa saham saya tak tahu lah, tapi T1, T2, T3 tu kita panggil sebagai masa bernapas lah saya kata. Tu ada broker baru-baru ni saya baru tahu ada, dia bagi T1, T2 kalau tak cukup modal. Tapi selalunya broker takkan bagilah, mana-mana broker yang bank dia takkan bagi. Kalau nak overnight dia kena ada cukup modal. Kalau tak cukup modal dia akan force close. Mana kata kalau contoh you ada jual, tiba-tiba you tak nak tutup hari ni, tapi modal you tak cukup. So broker akan call. Hello, Assalamualaikum tuan, tolong tutup position. Kalau tak nak kena top up duit. Bagi cukup. Kalau tak nak top up, tolong cut position. Kalau you tak berbuat demikian, broker akan closekan position you secara paksa. Dapat? Okay? Ada nak tanya apa-apa? Yang bagi 25% tu memang dibenarkan tuan, tapi ikut broker lah. Ikut pada broker. Kalau ikut rule bursa ketat 50. Tapi ada broker nak banyakkan dia punya klien, nak bagi klien ni liquidity, keluar masuk dia bagilah 25%. Tapi 25% tu dia tengok orang juga. Dia tak simply bagi. Maksudnya kalau you buka dengan A, cik katalah A, Atuk akan tengok you dah trade ni masa you si borang tu dah lama, berapa lama you trade? Okey, Atuk ni baru trade 5 bulan. Dia tak bagi. Dia akan tengok kondisi trader tu, kondisi trader. Kalau you dah macam 8 tahun, 9 tahun, kalau dia pun dah tahu dengan risiko, okey, cakap saya nak leverage sampai 25%. Dia kata okey, boleh. Tapi selalunya broker-broker bank tak boleh. Dia kalau broker house, company, okey, dia boleh bagi. Tapi at certain company saja. Yang sekarangnya hanya ada 2 company saja yang boleh bagi. Nak tahu boleh tanya saya nanti. Okay, alright. Ni. So, kalau kita nak berdagang, kita mesti berdagang pada kontrak yang betul. Maksudnya, bulan yang betul. Maksudnya bulan yang betul kan kita nak tentukan harga 3 bulan hadapan kan. Okay, contoh, bulan yang ketiga adalah bulan paling aktif. So jika bulan sekarang adalah Februari, bulan paling aktif adalah bulan April. Kalau sekarang bulan apa agak-agak? Kita kira lah sekarang adalah bulan Jun. Kita 3 bulan hadapan. Julai, Ogos, September. So kita akan trade September. So paling mudah kalau kita ada dekat kontrak kita ni, dekat kita punya platform ni, kita tengok mana volume yang banyak. Ya. Kalau volume banyak itu menentukan bulan yang aktif. Kalau yang ni nampak 22,000 pada bulan April. Tapi selalunya kalau klien-klien saya akan cakap, okay, esok akan tukar kontrak. Dia akan tukar kontrak setiap 16 hari bulan. Mana kata contoh kalau hari ni 15 hari bulan, kita trade September, esoknya buka, kita akan trade Oktober. Kita akan tukar macam tu. So apa yang kita berdagang ni akan menentukan harga Oktober. Pada 18 Jun ni, harga yang kita tutup tadi ni kita akan tentukan pada bulan September nanti. So harga yang kita keluar masuk ni ditentukan untuk harga bulan September. 3 bulan hadapan. Ni cara kira dia. Okay, contoh kalau kita beli CPO contohlah kita punya modal kita 5,500. Ambil contoh. Okay, kalau hari ni Tuan Syahrul dia buy CPO satu lot. Satu lot bersamaan dengan katalah harga pada platform 3,200. Dia OV lah. Tiba-tiba esok harga naik pada 3,220.
Sampai esok naik. So, bila naik, okay, bila naik, dia buy ke? Okay, dia buy. Lepas tu hari kedua, dia sell pada harga 3210. So, maksudnya, dia buy pada harga 3200 dan dia tutup pada harga 3210. Ni yang kita kata long ni. Beli harga murah, buy at low. Tuan Zabri tengok beli pada low. Low maksudnya harga 3200 dan kita tutup position kita offset. Kita offset kita punya position pada 3210. So macam mana nak kira dia punya untung? Kita tolak harga dia ni, dia punya perbezaan dia. Lepas tu kita darab dengan RM25. Beza ni kita darab 25. Maksudnya kalau dah kita untung ni, maknanya kita untung dalam 10 point atau kita panggil 10 tick. Ni dia. Ni kiraan dia. Ni kalau loss. Mana kalau loss, kalau loss, katalah you jual pada harga tinggi. Ni kalau loss jual pada harga tinggi pada 3200, tiba-tiba esok market buka naik lagi tinggi lagi daripada tempat you jual. So bermaksud perbezaan ni you tolak, you darab 25. So maksudnya you rugi 500. Kalau kat sini kisah dia, you beli harga murah. Okay? You beli harga murah, you jual harga mahal. You beli pada harga 3200, esok naik 10. So kita dapat 200 setengah. Tapi dalam kes ni, you jual 3200, you jual dulu, tiba-tiba esok harga naik sampai 3220. Tolak tu berapa? Dia punya perbezaan dia, darab 25. So you loss dalam RM500. Okay. Ini situasi 3. Okay. Pada hari pertama, you sell CPO, maksudnya you jual dulu. Maksudnya you jual pada harga tinggi. Ini harga tinggi ni. Jual pada harga. Tiba-tiba harga naik lagi tinggi daripada sini. Lagi tinggi maksudnya dia tak turun, lagi tinggi. 3220. Dan you hold contract ke hari esoknya dalam keadaan loss. So unrealized loss, maksudnya unrealized loss ni loss yang tak ditutup lagi. So you loss dalam 500. So baki tunai you 5,500 tolak 500. So 5,000. Hari kedua apa yang berlaku? Margin call berlaku. Kenapa margin call berlaku? Sebab kurang daripada 5,500. Sebab tinggal 90% daripada nilai margin. Ini kalau kita strict, kita pakai bursa punya modal. Mana kata kurang pada 90% you punya duit, pedagang dikendaki atau tutup posisi dagangan atau depositkan tunai ke akaun jika mahu tutup posisi dagangan. Jika tidak mahu. So maksudnya kalau you nak OV, you tak cukup duit, you kena top up. Kalau tak, you close the position. Tapi itu khas untuk kalau OV lah. Tapi kalau intraday, 90% okey lagi. Sebab dia jangan below 50%. Kalau below 50% kita punya modal, kalau contoh 5,500 ni, bawah pada 2,250, you dah tak boleh trade dah untuk intraday. Kalau OV apatah lagi, tak cukup duit. Pak ni faham tak? RM25 tu apa? Okey, RM25 tu dia punya pemberat, pemberat dia. Makna kata, kalau you dapat 1 point, 1 tick ni macam Tuan Zari bagi tahu ni, you darabkan dengan 25. Kenapa darab dengan 25? Bersamaan dengan 25 tan lah. So dapatlah berapa? Dapatlah RM25. Contoh, kalau hari ni, okey, jom kita tengok contoh kiraan Contoh hari ni, katalah Ikmil
buy pada harga kat sini tadi. Saya tahu dia buy dekat 3283 dekat sini. Kita buy kat sini tuan-tuan. Ni. 3283. Naik sampai sini. 3460. Jom kita kira. Buy 3383. Lepas tu jual setelah 3440. So kita nak cari berapa poin dia dapat. 3440 tolak 3383. Apa tuan? Tolong kira sekejap. Berapa perbezaan dia? Tak apa tuan, kita ambil 3440 je. Berapa beza dia ni? Okay, 57. Yang ni belum convert lagi. Berapa untung betul dia? Kita darab dengan RM25. So dapatlah RM15 pula. Dapatlah dalam harga kita punya profit 1425. Itu dia untung dia. Jadi leverage-nya berapa tu? Berapa leverage-nya tuan? Okay. Saya tak nak cerita pasal kiraan leverage lah tuan. Sebab dia kena you anggaplah kalau sekarang ni, kalau one to one punya leverage, okay, katalah harga sekarang 3,400 kan. RM, you darab, untuk satu tan you darab RM25. So, satu tan sawit bersamaan dengan sebab kiraan leverage ni kita tak perlu tahu pun. Tapi tuan tanya, saya tolong jawabkan lah. 3,400 darab 25. So, kalau satu lot, kalau ikutkan leverage 1/1. Ini 1/1 you kena letak satu lot samaan dengan 85,000 leverage. 85,000. So, leverage ni 1/1. Kalau satu lot samaan dengan 6,000, berapa leverage dia? You bahagi je. Berapa? 85,000 bahagi 6,000. So, dia punya nisbah dia adalah, sekarang ni kita pakai leverage dia adalah 1/14. Tuan Aziz, betul 6,000 tu. Betul. Tapi saya pakai harga semasa. Harga semasa sekarang. Saya pakai pada harga semasa 3,400. Saya pakai harga semasa. 6,000 tu kalau harga pergi pada cecah 6,000. Ni saya pakai harga semasa. Kalau ikut harga semasa, you kena trade, kena ada 85,000 modal. Kalau 6,000 tu dia punya premium yang you kena letak. Paling tinggi lah. Yelah, margin BMD 6,000 tu kalau yang betul-betul 6,000 kalau you letak, kalau ikut sekata 50,000 lah satu lot. Tapi ni saya pakai price punya harga. Tu dia punya leverage dia 1/14 kan. So maksudnya bursa bagi pinjam 14 kali ganda. Maksudnya 14 kali ganda. Mana kata pengurangan sebanyak 14 kali ganda. Macam tu lah lebih kurang dia. You tak mampu, tak apa, bursa kata tak apa. Saya bagi pinjam 14 pada awak. 14 modal lah macam tu lebih kurang. 14 leverage. Itu cara kira dia. Okay. So tadi untung yes, betul. So movement ni boleh dapat dalam 1,450. Okay, dapat itu cara kira dia. Kalau okay,
Alright, ni dia. Next adalah charting tool. Okay, ini bonus saya ajar. Okay, charting tool, you boleh pakai TradingView. Broker punya chart tak kisahlah. Kalau you pakai RHB dia ada chart dia. Kalau you pakai Philip dia ada chart dia. Okay, ni dia. Kalau TradingView ni, you boleh pakai ni TradingView. Okay, jom kita tengok TradingView. Okay, TradingView. Okay, you pergi pada TradingView, www.tradingview.com. Okay, you boleh buka. Contoh saya buka ni Okay, kalau you buka tradingview.com, you boleh pakai secara percuma. You boleh apa? Kita panggil you boleh sign up. So sign up, you akan jumpa lah. Okay. So kalau you nak bayar, boleh bayar. Dia banyak bagus ni kalau you bayar. Okay, ni dia. Ni kalau bayar. Bayaran dia, kalau free, dia ada benda yang dia tak dapat lah. Anda kata ada benda yang tak cukup lah. Ni kalau you boleh tengok lah, you compare sendiri lah. Tapi ramai je yang pakai basic, just nak buat analisis. Seboleh-bolehnya kalau you sebagai trader, kalau saya berkata, TradingView ni sangat power. Pakailah Pro, at least. Okay, kalau nak tong-tong, pakailah Premium. Pakai Premium maksudnya kenapa? Dia boleh kongsi ni lah. Dia boleh kongsi seramai 5 orang. Kalau you pakai Pro Plus, you boleh kongsi 2 orang. Kalau you pakai Pro, boleh kongsi seorang saja. Yang ni ramai buat. Okay, dia orang akan beli time Black Friday. 11 November. 11 November ke Black Friday? Tak ingat. Tapi time tu lah. Tengoklah kalau ada Black Friday, dia lagi murah. So murah dia banyak mana ni? Dapat half. Dapat half. Boleh pakai. Jujur saya cakap, kalau you betul-betul nak jadi trader, tolong pakai ni. TradingView. Kalau tak mampu, tak ada masalah. You boleh pakai. Ni dia. You boleh pakai chart yang ni, Wenhua. Ni, you boleh pakai Wenhua ni. Ini percuma. Boleh pakai Wenhua. Dan Wenhua ni, dia ada perangai dia susah nak download dah sekarang. You type ni, you type wenhua.cn .cn. Tengok dia tak nak terkeluar. Salah sekejap. .com. Mau. Okay, Wenhua ni dia bahasa Cina. Orang Cina yang duduk di Malaysia pun tak tahu nak baca. Okay, kita ambil yang mana? Ni lah. Portable, mobile, phone features. Dulu kita ada boleh pakai Winshun ni. Wenhua 6 ni, tapi dah dia tak bagilah. Ambil yang ni, tekan ni. Dan dia ada masalah nak loading. Kalau you dapat, you boleh download. Kalau tak dapat, saya tak tahu nak tolong. Sebab saya cuba untuk bantu klien saya itu hari untuk download Wenhua, tapi daripada itu hari dia macam ni. Berpusing. Dan kalau you ada APK dia pun nak update sangat-sangat teruk. Mungkin dia detect kita punya IP ke, ini orang Malaysia banyak pakai benda-benda free ni. Nampak? Tak boleh nak reach. Mungkin kena pakai VPN, kena tanya Ikmil pandai bab-bab VPN. Ni boleh pakai Wenhua. Okay, kita pergi pada TradingView tadi. Okay, kenapa bagusnya TradingView ni? You boleh tengok macam-macam market. Kalau tengok semua ni macam-macam market you boleh tengok. You boleh tengok Bitcoin, macam-macam market dalam dunia. Kalau you nak trade saham, semua saham dalam dunia ada. You nak trade ni, futures, macam-macam ada. Ya, Nasdaq, apa benda, Forex pun ada, CFD pun ada. Mana-mana geng kripto, nak trade kripto pun boleh. Contoh-contoh nak tengok ni XRP. Mana XRP?
Nak tengok Dogecoin. Ni SRP, siapa yang trade SRP? Terciduk SRP ni. Downtrend. Okay. You boleh tengok. Dan ada juga kalau you nak tengok FCPO, boleh. Ya, pergi kat hadapan dia keluar ni. Okay. CPO boleh tengok dia. Kita akan ambil continuous current. Maknanya kata chart ni bersambung 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Okay. Kalau you pergi kat cursor sini, ada orang yang akan tulis D. D maksudnya delay. Delay maksudnya data dia lambat 15 minit. Maknanya kata kalau you pakai yang free, dia tak akan simply bagi, you pakai percuma lah, kena bayar. Kena bayar. So kalau saya ni memang yang berbayar, dia tulis apa? Pasaran ditutup, tak bergerak lah. Contoh kalau pasaran yang delay, ni dia. ZL saya. Ni lah. Ni lah dia tulis D. Pasaran dibuka, data adalah ditangguhkan. Kalau tekan, okay, data ZL ditangguhkan selama 10 minit. Untuk mendapatkan data masa nyata, real time, kena beli. Jadi saya tak trade soybean, saya tak payahlah ni. Tak payahlah subscribe. Gitu. Dapat? So kalau kita fokus pada CPO saja, beli dah data CPO saja. Data CPO hanya berharga $1 sebulan. RM4 tuan-tuan. Murah. Okay, boleh? Kalau boleh kongsi dengan kawan. Okay. Ada nak tanya apa-apa? Betul, kongsi 5 orang. Okay, jap. Macam mana nak follow Tok kat TV? Boleh follow saya ni dia. Ni saya. Ni. Sekejap saya zoom. Tu. Saya dah pakai Telenview selama 5 tahun tuan-tuan. Saya dah pakai 5 tahun. Boleh cari nama saya. Dah pakai 5 tahun dah. Takat ni sangat-sangat berbaloi. Ni saya dulu. Saya kaya basikal daripada ni pintu Wang Kelian sampai ke Johor. Saya touring basikal. Betul Tuan Aziz, kongsi. Kelokor 260 je. 5 orang, betul. Okey, betul. Tak boleh download Wenhua tu. Dia bengong. Okey. Right? Boleh add saya. So, ramai je konsak dengan saya ni. Ni lah. Ada tanya, salam Cik Kemal. DPS ada harapan ke lagi tu? Saya kata boleh. Ni Aiman Syawal ni. Dia kena scam, dia minta pendapat saya. Sian, kena scam dekat benda yang tak betul. Apa dah, money game apa benda dah. Yang ni, dia ni suka minta counter dekat saya. Dia untung banyak, saya bill pun ada lah, macam-macam lah. EM. Dia dah tak tanya lah saya lah. Last 4 April tu, saya tak balas. Sebab tak tahu, market tengah saham tengah tak betul. Okay. Ramai je nampak ni. Tanya-tanya kan. Alright, boleh follow saya. So, you follow saya, you boleh tengok analisis saya, you boleh belajar. Tu. Okay, ni dia. Saya banyak pakai analisis pitchfork Kalau analisis saya memang suka pakai pitchfork. Ni counter-counter yang saya share lah. Tak tahulah counter ni kalau dengan pasaran sekarang boleh naik ke tak, saya tak sure. Cuma based on ni dia nak naik. Kalau macam Azhar, dia ada hold paksa memang nak naik lagi lah. Ni FCPO saya jangka nak jatuh sampai mana ni dia. Ni bila saya buat ni? Ini saya buat 14 Jun itu hari. Sekarang ni dah sampai median line, dah sampai. Dia dah sampai sini. Dalam masa seminggu je. Next, dia punya cycle dia boleh sampai sini. Yang ni mungkin makan berminggu-minggu lah. Saya jangka 2,300. Tu CPO.
Okay. Untuk emas itu hari, ni saya tunjuk lah. Kalau yang berminat nak follow. Tu emas sehari orang kata emas nak naik. Saya kata nak jatuh. Ni sampai sini. Tengok apa jadi. Omes jatuh ke tak? Omes jatuh ngam-ngam masuk dalam kotak saya. Kotak saya ni dia orang tahu ni kotak apa. Ni kotak ajaib saya. Mereka kata kotak ajaib ni mungkin lepas ni kalau dia lepas dia akan naik. Kalau tak lepas dia akan cari kat sini. Kotak ajaib kat sini. Dia naik, pum dia naik terus. Tapi betul lah tengah jatuh lah sekarang gold. Ni bila saya jangka 14 Jun. Ambil masa 4 hari nak turun. Okay, alright. Tu trading view. Best trading view macam-macam. Okay, you boleh pakai macam-macam indikator. Banyak macam indikator ada ni. Ni indikator, bersepah-sepah indikator dia. Tapi macam-macam indikator pun kalau tak pandai pakai, pening. Ni saya ada AKM line saya. Saya ada coding. You boleh coding. Ni AKM line saya coding. Bukan saya lah, tapi orang lain. Sekarang ni still bearish, nampak ni. That's why kepala saya jangan OV buy. Still OV sell, nampak. Bearish lagi. Kalau yang ni nampak bearish, OV sell. Ni, itu hari ramai dapat 200 tick gap up. OV buy. Ni OV buy saja. Ni OV sell saja. Tu dia. That's why, kalau Apad tanya saya 2 kali dalam grup, boleh swing buy ke? Saya kata belum. Tak ada. Belum lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ini based on coding saya. Tak OV. Memang kita tak OV buy pun. Tadi kita tak OV buy. Tak ada. Dapat tutup je position. Ni based on coding saya. Yelah. You boleh coding sendiri. Pakai ni editor point ni. Ni kat sini. Kalau you hebat, you boleh. Macam ada satu student saya nama dia Tuan Rais. Tuan Rais ni sangat hebat. Okay. Tuan Rais ni, sekejap saya tunjuk pada you all lah. Apa kelebihan dia pakai benda ni. Mana Lama, tak ada. Tak ada, saya tak save, sorry. Saya tak save. Dia ada bagi satu coding pada saya. Coding tu akan keluar apa kita punya teknik. Kalau saya, teknik saya AKM1, AKM2. AKM1, AKM2 ni dia akan keluar terus dekat sini. Sekejap, saya try cari dia punya coding lah. Kalau ada saya tunjuk. Malam ni kita share-share lah, tengok kan. Tak ada, kita tunjuk. Tak ada, kita cakap tak ada kan. Mana coding dia tu. Saya copy coding dia. Jadi ketak kan sebab nak tunjuk ke orang ni takut jadi pula. Tak ada. Nanti lah. Nak coding-coding balik ni ambil masa lah tuan-tuan. Cerita lah dia boleh coding lah pakai trading view ni. Ceritanya. Dia pakai. Belanja indikator satu. Okay. Saya bagi satu indikator yang best. Pada you all. Yang power bagi saya
Dia belanja satu indikator power. Nama dia ATR. ATR yang saya pakai tadi lah. You boleh tahu volatility market. So, volatility market mana? 185 dia punya volatility dia. Dia kata turun naik dia ni 185 secara harian. Okay. Oh, sorry. Lewat dah. Okay, next. You nak buka account boleh. Boleh contact Encik Amdi Hamzah. Ni nama broker lah. Dia boleh buka mana-mana broker. Okay, boleh buka mana-mana broker. Kalau dengan Maybank, ni boleh buka dengan Encik Amdi Hamzah. Macam-macam feature ada, kadang ada MB ada, CMB ada, TA ada, LT ada, RSB ada. Boleh pilih. Kalau nak dengan Maybank, boleh contact saya bagi nombor Encik Amdi Hamzah. Okay, boleh. Okay, saya tunjuk contoh-contoh profit yang mana orang nak tengok ni dia. Ni contoh profit lah. Sehari untung boleh 500. Boleh untung 625. Ni untung 2000. Ni untung 200. Ni untung 600. Ni untung 1375. Ni untung berapa ni Hatim ni? 500, 200 setengah. Ni untung 775. Ni untung 1774. Itulah profitnya dia. Dan jangan cerita profit saja, kalau loss, banyak ni juga boleh loss. Jujur. Betul. Dapat memang best. Sangat best. Banyak dapat. Rugi, banyak ni juga boleh rugi. Okay, boleh? So, ada apa-apa soalan? LT kata, okay Tuan Aziz, LT ni tuan. LT ni bertahun. Dia lama dah. Dia buka tutup. Buka tutup je LT ni. Dia memang gitu. Dia buka tutup. Oh ni, FCPO Protectors. Hello Tok Moh. Okay, hi. Hello. Aduh, tercalar akaun. Okay, spread satu kali. Spread saya tak ajar. Saya nak tunjuk chart spread je lah. Saya tak ajar pun spread ni. Saya pun tak trade spread. TF berapa sesuai untuk swing? TF berapa? Kalau saya, TF yang saya tengok adalah daily lah kalau nak swing. Swing buy ke, swing low ke, macam tadi saya tengok. Sekarang ni tak ada, swing buy tak ada lagi. Belum sampai masanya lagi. Okay, kalau nak tengok chart spread dekat FCPO ni, you boleh tekan FCPO. You ambil, contoh yang ambil ni. Sorry. You ambil ni. Okay. You spread dia tolak. Okay, you ambil FCPO juga. Setelah you ambil spread antara September dengan Oktober. Tu enter je. Ni dia. Ni lah spread dia. So spread antara Disember dengan Oktober. Ni je lah yang kita boleh tengok spread. So spread dia lagi tinggi, spread dia ni lagi besar. Tinggi spread dia. Maksudnya perbezaan harga di antara dua kontrak. Tinggi. Maksudnya bukan nak kata volatile. Dia trending lah. Tak silap saya lah saya tak show spread saya tak tahu trade macam mana. Boleh tengok spread. Bukan tak boleh, boleh je. Cuma tolak je. Tengoklah kontrak apa yang kita nak kan. Boleh. Okay, kalau sekarang ni outright downtrend kan, outright kita tengah jatuh kan, spread akan naik lah. Mana kata jarak perbezaan antara dua kontrak tu makin jauh. Kalau makna kontrak tu jarak dia makin dekat, maksudnya dia tak silap saya dia nak buat closing.
nak buat settlement. Tak silap saya lah. Saya tak mahir spread ni, saya tak tahu. Tapi cuma orang yang trade spread ni, kalau macam ni, maybe dia akan masuk kontrak spread, dia akan buka 2 position. Mungkin dia akan buka kontrak spread ni, satu, dia akan kita panggil double leg, mana kata satu buy September, satu sell Oktober. Macam tu. Yang lain saya tak tahu. Jangan tanya saya, spread ni macam nak trade. Saya boleh belajar dengan orang lain. Sebab spread ni adalah salah satu instrumen, bukan instrumen, kontrak yang mana modal dia kecil je. Cuma movement taklah besar mana. Movement dia tak adalah profit banyak pun. Cuma spread ni you akan masuk satu buy, satu sell. Begitu. Selebihnya saya tak tahu. Saya tak pernah trade. Tapi kalau partner saya memang dia trade. Partner saya nama dia Brandon. Memang dia trade. Saya specially saya hanya outright saja. Trade saya tak tahu. Minta maaf. Sepatutnya hari untung. Memang untung pun hari ni. Yelah, kalau loss tu kebanyakan ni dia akan loss waktu counter trend. Cubaan untuk counter sell tu lah. Kadang-kadang kalau kita trade lot besar lah kita punya loss. Kalau kita kecil lah. Hari ni jujur saya cakap yang report saya ada yang rugi, ada yang untung besar. Yang rugi bila kita tengok balik tak berani nak counter balik. Contoh, sell tu memang dapat dah, cuma dia still hold sell, ingat nak turun lagi. Dia tak masuk buy, ada yang kata terlepas lah. Ada yang loss tapi buy memang recover balik lah. Macam Apat memang dia nak counter, dia cakap boleh, sebab kalau buy tu memang dia naik dah. Tapi dia ada tanya saya, boleh tak nak sell? Saya kata boleh lah. Setakat ni kalau tengok market, ada untuk sell ada, cuma yalah dia tak turun habis. Dekat akhir-akhir tadi kalau kat sini kalau kita tengok baru dia turun. Ya, akhir-akhir tadi. Ni pun sini. Adalah turun. Long the way, kalau tanya klien-klien saya, memang bila sampai time buka market, orang dah gelabah kat sini. Semua dah tunggu apa Tok nak bagi tahu ni. Saya dengan tenangnya suruh sell kat sini. Sell. Ramai yang tak mampu nak orang kata nak take profit awal, yang yalah nak hold position, okey lah, tak ada masalah. Ada yang dah cover loss dekat sini. Kita loss dekat sini. First pagi kita untung kat sini. Ni lah, turun ni. Ada kat sini ni, ranging ni. Ranging, tengah ranging ni. Ni yang membuatkan masuk buy tak nak pergi, masuk sell tak nak pergi. Loss lah. Tapi manageable punya loss lah. Tapi bila market buka, kita sell kat sini. Kalau sell kat sini, katalah 3303 sampai 63, almost dah 40 tick lebih. Dekat 1000 dah boleh cover. Lepas tu saya suruh buy balik kat sini. Buy. So kalau buy, dapatlah. Kalau you trailing, dapat. Kalau ada sell pun ada kat sini sell. Kat sini pun ada sell sikit. Betul tuan tadi, trend is a friend, tapi kalau kita risk taker, dia tak ada masalah tuan. Dia, kalau kita tahu bila market nak reverse, kita boleh ambil risk. Tapi along the way, patut petang pagi memang dia nak turun, tapi yelah kat situ support kan. Dia tak lepas, dia naik lah. Okay, right. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Main menung ni. Tak lagat ni.
Kalau Jakarta kena lockdown, maybe ada efek juga kot. Tak sure tuan, tak pernah lagi berlaku. Kita pun tak boleh expect kalau benda yang, yelah saya pun baru 8 tahun, tak pernah lagi menghadapi Jakarta lockdown apa semua, tak sure. Benda tu adalah uncertainty. Saya pun tak sure apa yang bakal berlaku. Sebab kalau Tuan Muaz kata dia mungkin akan efek, mungkin. Dan saya tak tahu. Saya bukan dalam saya punya range sebab saya tak pernah menghadapi waktu kalau major producer dalam dunia ni terpaksa lockdown. Tak ada lagi. Ada. Kejap lagi. Kejap. Okay, Daud nanti mesej saya. Hadiah pertama Daud dapat Okay, kita habiskan slide dululah. Okay, ni. Tu open bagi yang nak yang tak nak saya tak ada masalah. You boleh follow kelas free saya. Okay, kalau you nak datang course AKM, saya buat tiap-tiap minggu. Ada, saya buat. Kalau tak ada, tak ada. Setiap minggu saya akan. Setakat ni, kita dah 121 orang. Alhamdulillah. Tahun 2020, tahun 2021. Okay, ni kita punya course. Saya tak kata you belajar terus dengan saya, terus pandai. Tak. Dia akan ada ups and down. Ada yang sukses, saya tengok ada account yang sukses, ada account yang tak sukses. Jujur saya cakap, saya bukan hanya nak menjual tapi saya cerita benda kebenaran. Tapi apa yang saya boleh janjikan, you tahu, nombor satu, you tahu macam mana saya cerita reality of trading. Kalau loss, kita cakap loss. Bukan kita cerita, okay, dengan profit features ni saya mampu beli kereta Porsche. Tak, saya tak cerita macam tu. We talk the truth. The bad side dengan the good side. Saya akan cerita tentang retail trading. Dan saya akan bagi tahu macam mana you nak follow trend, macam mana you nak ban dia. Nak ban dia ada syarat dia. Kalau hari hujan, you nak tengok macam mana hari nak hujan. Kita tengok. Lepas tu you akan 2 SOP yang you akan belajar. Dan kita cuma target dapat 100 ke 500 minimum per day. Boleh tanya anak-anak murid saya hanya target you dapat mampu buat penambahan dalam you punya duit RM175 je satu hari. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. Achievable. Cuma yang tak mampunya, tak mampu nak tahan geram tengok market bergerak laju. Sebab kita hari tu, naik ni aku mampu untung 500 ni, 1000 ni. Rugi lah tak masuk. Bila kita masuk, tiba-tiba loss. Itu biasa. That's why saya kata, kalau tak mampu untuk trading, paper trading dulu. Nanti dah ada duit, baru masuk real. Bila masuk real, dah untung, dah capai KPI harian, tutup platform. Buat paper trading. Sebab apa saya kata, you kena ada trading hours. Trading hours ni macam you bawa kapal terbang. Kalau you tak cukup, you punya 10,000 jam, you tak boleh fly. Tak boleh naik pangkat. Sama juga dalam trading. Okay? Lepas tu kita akan masukkan dalam kita punya elite circle. Saya akan support lah market sini. Okay. Saya akan support macam ni. Okay. Saya kata plan hari ni macam ni. Ni plan dia. Plan saya kalau dia turun, dia sama macam ni. Itu plan saya. Saya bantu semana yang boleh. Dan saya tak pernah erti penat untuk support you all. Selagi you all tanya, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak cuba jawab tu mana kata dah termiss atau saya tak tahu. Contoh, ada klien pukul 2 pagi mesej saya, mungkin 2 pagi dia tengah study lah kot. Dia tanya saya tak tidur lagi. Saya akan cuba jawab dengan terbaik. Okay, boleh? Alright. So, untuk yang berminat, untuk minggu ni saja yang saya nak open ni, untuk 2 orang saja. Saya kata Sabtu, Ahad, mana kata Sabtu 2 orang, you carilah kawan, bayar 1,000 saja. Ahad ni 2,000. Selain pada Sabtu Ahad ni, sama je macam dulu. Ramai yang belajar saya, 1,500 2 orang, carilah kawan. Ni kalau bukan minggu ni. Kalau minggu ni yang ni, harganya, saya kata 19 dan 20 Jun ni, mana kata you boleh pilih lah, you nak Sabtu ke Ahad je. Kalau yang ni, selain pada tarikh tu, terpulang. Kalau nak, boleh. Tak nak, tak apa. Saya tak paksa. Saya tak ada paksaan. Saya pun kalau orang tanya nak pergi kelas, saya kata tak ada paksaan.
Kalau you mampu ikut cara saya, you follow, you boleh follow. Tak boleh, you boleh cari banyak guru lagi dan sediakan duit saja. Okay, alright. Itu saja. Saya tak sangat nak menjual kelas-kelas saya. Nak? Boleh. Tak nak? Tak apa. Okay, jom cari pemenang. Okay, saya copy dulu Tak copy lagi. Okay, copy dulu. Okay, yang dapat ni, yang dapat giveaway ni, tolong mesej saya, screenshot nama you, lepas tu yalah screenshot, dia bagi nama, alamat, nombor telefon. Untuk 43 itu cerita manis. Cerita tak manis, orang tak cerita. Saya jujur, kalau kata you mampu buat 1000, you mampu pergi 1000. Dan buat Imam lebih lagi sebab kena bayar brokerage. Senang cerita-cerita jujur-jujur je. Kalau you nak loncat dalam bidang ni, fikir 2-3 kali. Memang best. Semayang tenang. Kan? Tapi kalau terciduk, tengok muka bini pun rasa bengkak. Ya, tu adalah. Black Rosa, yes. Untuk minggu ni 1000 2 orang. Yes, betul. Bayar 1000 2 orang. Mana kata saya buka untuk Sabtu Ahad ni. Tak dapat tuan nak F2F. Kena buat webinar saja. Setakat ni PKP. Saya pun tak berani. Saya ada family yang saya perlu jaga. Kalau saya keluar, mungkin saya pembawa kepada tuan atau tuan pembawa kepada masuk dalam family saya. Memang saya tak bagi. Turun ke? Untuk minggu ni saja. Minggu depan sama macam you all dulu. Yes, betul. Saya tak dapat register dengan Google. Boleh saya letak. Yes, update PML. Okay, you jangan takut update PML saya tak letak kat Facebook.